Berita Al-Hijrah 23 Zulhijjah 2 Ogos. Gagal memasuki Parlimen, pembangkang berhimpun di Dataran Merdeka. Juga cucu mangsa amang seksual, Datuk didakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Al-Muhsin Muhammad Nur. Cubaan puluhan ahli Parlimen pembangkang berarak untuk memasuki bangunan Parlimen pagi tadi tidak berjaya. Ia susulan sekatan yang dilakukan oleh pihak polis di setiap laluan masuk ke jalan Parlimen. Kesemua ahli Parlimen pembangkang itu cuba memasuki bangunan Parlimen pada jam 9.30 pagi tadi. Setelah cubaan itu gagal, ahli-ahli Parlimen berkenaan mula berkumpul di Dataran Merdeka kira-kira jam 10 pagi. Antara yang hadir dalam perarakan tersebut, Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Kumpulan itu berarak dari Dataran Merdeka sambil memegang kain rentang yang menggesa Perdana Menteri dan Kabinet letak jawatan. Pihak polis yang berkawal cuba menahan pergerakan tersebut beberapa kali, namun ahli-ahli Parlimen terus mara sehingga ke bulatan Bank Negara. Beberapa jalan utama menuju ke Parlimen ditutup sekaligus menyebabkan kesesakan lalu lintas sekitar jalan Parlimen. Ahli-ahli Parlimen akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan perarakan yang berlangsung selama lebih sejam itu dan bersurai setelah rundingan yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pihak polis juga gagal. Kerajaan sebelum ini memutuskan untuk menangguhkan sidang Parlimen yang dijadual hari ini atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia ekoran peningkatan kes COVID-19 dalam kalangan ahli Parlimen dan pegawai pengiring. Dalam pada itu, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Siva Murugan Pandian berpendapat usaha ke arah melaksanakan sidang Parlimen secara hybrid perlu dijalankan bagi membincang isu pemulihan negara dalam situasi COVID-19. Menurutnya, perbahasan antara ahli Parlimen secara dalam talian mampu mencegah penularan COVID-19. Kita mahu mengelak dari berlakunya kluster Parlimen, tetapi bagaimanakah kita masih boleh meneruskan perbahasan andai kata ada platform seperti hybrid di alam maya jika boleh dipertimbangkan oleh speaker dan juga ketua dewan supaya ini boleh membawa kepada pendemokrasian. Ini juga boleh dilihat sebagai petunjuk untuk gambaran kepada masyarakat di luar seolah-olah ia bukan sengaja ditangguhkan tetapi bertujuan untuk mengatasi kemelut kesihatan COVID-19. Tambahnya, persidangan Parlimen membolehkan setiap ahli Parlimen membawa suara rakyat dalam perbahasan selain memberi syur dan cadangan kepada sebarang agenda pembangunan negara, khususnya dalam Pelan Pemulihan Negara PPN. Jelasnya, walaupun sesetengah pihak berpendapat persidangan hybrid tidak dapat dijalankan dengan mengambil kira pindaan perlembagaan, namun platform itu amat sesuai diguna pakai sekiranya diberi kelonggaran dari sudut persetujuan dan kelulusan oleh Sekretariat Parlimen. Dalam pada itu, penganalisis politik Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berpendapat perbahasan di Parlimen adalah penting bagi proses semak dan imbang dalam sebarang tindakan dan keputusan oleh kerajaan. Pelan pemulihan ekonomi negara saja tidak mencukupi untuk memastikan pelan menerangi COVID dan pemulihan ekonomi itu berjalan lancar. Sebaliknya perlu disejajarkan dengan pembukaan Parlimen bagi memberikan ruang dan suara kepada wakil-wakil rakyat untuk memastikan perjalanan pelan pemulihan negara ini dapat dibaiki, dapat dipantau, dapat diberi maklum balas. Tambahnya, perbahasan Parlimen juga dapat memastikan strategi pemulihan negara dapat dilakukan dengan lebih berkesan selari dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini pula susulan Perhimpunan Keluar dan Lawan di Dataran Merdeka Sabtu lalu. 11 individu hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi hari ini untuk memberi keterangan. Kesemua individu dipercayai penganjur dan peserta perhimpunan itu tiba bersama peguam masing-masing jam 9.30 pagi tadi.
Juru cakap Sekretariat Solidariti Rakyat Muhammad Ashraf Sharafi berkata, proses merakam keterangan bermula kira-kira jam 10.30 pagi tadi dan mengambil masa lebih 2 jam. Kami berikan kerjasama yang terbaik kepada pihak polis. Pihak polis juga menjalankan siasatan dengan profesional. Tapi yang pagi tadi 8 orang, 3 orang baru masuklah. So hari ini jumlah keseluruhan adalah 11 orang. Menurutnya, siasatan dilakukan mengikut Akta 342 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2021. Semalam, PDRM telah mengelepasti 29 individu yang akan dipanggil untuk melengkapkan siasatan berhubung penganjuran perhimpunan keluar dan #lawan. Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani dilaporkan berkata pihaknya dalam proses mengesan beberapa lagi individu berdasarkan rakaman video dan gambar. Jelasnya, polis sudah menerima 20 laporan di seluruh negara bagi membantah penganjuran perhimpunan keluar dan #lawan yang diadakan di Ibu Negara Sabtu lalu. Dalam pada itu, gabungan 5 pertubuhan bukan kerajaan NGO turut hadir ke IPD Dang Wangi siang tadi. Ia bagi menggesa polis mengambil tindakan terhadap penganjur dan peserta Himpunan Keluar dan Lawan di Dataran Merdeka Sabtu lalu. Gesan itu dibuat menerusi laporan polis kira-kira jam 9.30 pagi tadi. Kesemua mereka adalah wakil daripada Persatuan Anak Melayu Johor, Gabungan NGO Malaysia, Pertubuhan Sosial dan Minda Prihatin, Dewan Perundingan NGO dan Pertubuhan Salam Budi. Jelas mereka penganjur perhimpunan berkenaan telah melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan, antaranya berarak beramai-ramai tanpa penjarakan sosial sekaligus mewujudkan risiko kluster perhimpunan lawan. Ini melibatkan wabak. Bila wabak ini spread, bila angka tu makin tinggi, dia menyalahkan kerajaan, sedangkan kerajaan mengawal benda ni supaya jangan merebak. Setakat ini, polis menerima kira-kira 20 laporan dibuat oleh orang ramai berkenaan perhimpunan itu. 29 individu dikenal pasti dan akan dipanggil untuk melengkapkan kertas siasatan. Manakala beberapa individu lain masih dalam proses pengenalpastian daripada rakaman video dan gambar. Seorang lelaki warga Emas dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 2 cucunya tahun lalu. Tertuduh yang berusia 62 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Tertuduh yang merupakan seorang peneroka Felda didakwa telah melakukan perbuatan itu terhadap mangsa berusia 10 dan 8 tahun dengan cara memegang kemaluannya. Mengikut pertuduhan yang dibacakan berasingan, perbuatan itu dilakukan antara bulan Ogos hingga September 2020 di sebuah rumah di Felda Kepis, Bahau. Berikutan itu, tertuduh didakwa telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun dan boleh dihukum dengan sebat. Timbalan Pendakwa Raya Hafizah Harun tidak menawarkan sebarang jaminan atas alasan tertuduh merupakan datuk kepada mangsa. Mahkamah bagaimanapun menetapkan jaminan RM8,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan tertuduh tidak dibenarkan mendekati mangsa. Sebutan semula kes pada 2 September depan. Polis Johor menahan 118 individu dipercayai terlibat dalam kegiatan judi dalam talian membabitkan 90 serbuan ke atas premis di seluruh negeri Johor. Kesemua mereka yang ditahan berumur lingkungan 19 hingga 58 tahun. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, menerusi op dadu khas yang dijalankan bermula 15 Julai hingga 31 Julai, 118 individu telah ditahan terdiri daripada 99 orang penjaga premis perjudian serta 19 orang pemain. Dalam operasi ini, sebanyak 46 buah premis telah diambil tindakan pemotongan bekalan elektrik oleh Tenaga Nasional Berhad TNB, manakala 4 buah premis telah dibatalkan lesen perniagaan oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Daripada serbuan tersebut, Polis Johor telah berjaya merampas pelbagai telefon bimbit, unit komputer, unit tablet dan wang tunai bernilai RM20,000. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor.
Kesemua suspek ditahan reman selama 2 hingga 4 hari bagi pembantu siasatan di bawah Seksyen 4 Fasal 1(C) Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum denda tidak kurang RM50,000 dan penjara tidak lebih 3 tahun. Bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Julai, 525 serbuan telah dijalankan dan seramai 705 individu telah ditahan, terdiri daripada 549 penjaga premis dan 156 orang pemain. Ini pula gara-gara menyebarkan berita palsu berhubung kematian seorang anggota polis akibat suntikan vaksin COVID-19 April lalu, seorang lelaki hadapkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Kangsar hari ini. Tertuduh Muhammad Zaki Umar, 36 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, Muhammad Zaki didakwa menggunakan aplikasi Facebook di atas namanya dengan niat untuk menyebabkan kebimbangan kepada orang awam kira-kira jam 11.39 malam pada 3 April lalu. Tertuduh didakwa menyebarkan berita tidak benar, kononnya seorang anggota polis meninggal dunia di Gerik ekoran komplikasi suntikan vaksin dos kedua. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 4 Fasal 1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh didenda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan 2 orang penjamin di samping memerintahkan pasportnya ditahan sehingga kes selesai. Sebutan semula kes ditetapkan 1 September depan. Dalam pada itu, di Mahkamah Seksyen Alor Star, seorang bekas kontraktor didakwa hari ini atas pertuduhan memalsukan dokumen bagi menuntut bayaran daripada sebuah badan berkanun pada 2017. Tertuduh Ismail Ahmad, 61 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan curang menggunakan resit perniagaan Kejai Nursery bagi menuntut bayaran RM11,266.50 dengan mengemukakan dokumen palsu. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di Pejabat Rizda Kuala Ketil, Baling pada 29 Ogos 2017. Dia berhadapan pertuduhan mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan yang mana jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah mengarahkan tertuduh diikat jamin RM10,000 bersama seorang penjamin sementara menetapkan 2 September depan sebagai tarikh penyerahan dokumen berkaitan. Pengerusi sebuah koperasi di Terengganu direman selama 7 hari bermula hari ini kerana disyaki menyalahguna kuasa kerana melantik anaknya sebagai pengurus di sebuah syarikat milik koperasi. Perintah reman terhadap suspek berusia 60-an itu dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Kuala Terengganu. Perintah reman itu dikeluarkan bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dijalankan. Suspek sebelum ini ditahan di Pejabat SPRM Terengganu pada jam 3.50 petang semalam ketika memberi keterangan di Pejabat SPRM. Suspek disyaki menyalahgunakan kuasa dengan melantik anaknya sebagai pengurus bagi sebuah syarikat milik penuh koperasi pada tahun 2018. Terdahulu, suspek yang memakai baju berwarna jingga tiba di perkarangan kompleks Mahkamah Kuala Terengganu kira-kira jam 9 pagi dengan diiringi pegawai SPRM. Sebaik proses reman telah selesai, suspek kemudian dibawa ke Pejabat SPRM Terengganu untuk siasatan lanjut. PPV Walk-In dapat sambutan. Alhamdulillah bertemu lagi. 9 pusat pemberian vaksin PPV Walk-In atau tanpa janji temu kepada penduduk Lembah Kelang bermula hari ini. Tinjauan di PPV Mega Pusat Konvensyen Kuala Lumpur siang tadi mendapati setakat jam 3 petang tadi kira-kira 500 penerima yang datang tanpa temu janji sudah menerima vaksin COVID-19. Menurut pengurus PPV KLCC Dr. Zai Surya Azmi, penerima walk-in akan dibenarkan masuk untuk vaksinasi di premis PPV itu bermula jam 2 petang. Beliau mensasarkan suntikan vaksin COVID-19 dengan kapasiti semasa sehingga 3,600 dos sehari. For now, kita daily allocation untuk vaksin dekat PPV 3 adalah 3,600 vaksin, which will gradually increase to a maximum capacity of 8,000
Yeah, 8,000 vaccines. Per day. That is per day. Yes, correct. Ini untuk walk-in sahaja. Yes, correct. Selain Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, penduduk Lembah Kelang juga boleh mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 secara walk-in ini di Pusat Konvensyen Bangi Avenue, Hotel Wyndham Kelang dan Dewan Tun Razak Sabak Bernam. Turut dibenarkan ialah Dewan Komuniti Serendah, Hotel Movenpick dan Pusat Konvensyen KLIA Sepang dan Pusat Konvensyen Ideal Shah Alam. Bagaimanapun, orang ramai yang sudah mempunyai temujanji di My Sejahtera digalakkan mengikut tarikh yang telah diberikan. Ini bagi mengelakkan kesesakan di PPV dan juga salah faham ketika proses vaksinasi. Sebab saya dah register daripada 24 bulan Februari. Ya, saya rasa dah terlalu lama saya tunggu-tunggu. Dan dalam ofis saya tu ada lebih kurang 40 orang pekerja. Saya yang masih belum dapat vaksin. Terdahulu, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 memaklumkan individu berusia 40 tahun ke atas atau golongan komorbid boleh mendapat suntikan antara 2 hingga 4 Ogos. Sementara giliran bagi individu berusia 18 tahun ke atas antara 5 hingga 22 Ogos. Bagi bukan warga negara berusia 40 tahun ke atas, mereka boleh mendapat suntikan antara 9 hingga 11 Ogos. Manakala 18 tahun ke atas antara 12 hingga 22 Ogos di Stadium Nasional Bukit Jalil. Penerima perlu menunjukkan bukti menetap di Lembah Kelang selain membawa surat doktor untuk pengesahan kesihatan bagi golongan komorbid atau berpenyakit. Kerajaan Negeri Perak mengambil inisiatif membeli 5 tan durian untuk diagihkan secara percuma kepada petugas barisan hadapan di negeri itu. Exco Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan Perak, Razman Zakaria berkata pemberian durian tersebut sebagai menghargai jasa dan pengorbanan mereka yang bertungkus lumus mengekang penularan COVID-19. Menurut Razman, pembelian durian daripada pemilik dusun itu pada masa yang sama turut membantu mengatasi lambakan durian ketika ini. Ya, ada 300,000 peruntukan daripada kerajaan negeri kan untuk membeli apa supaya tak membazir begitu ya. Durian ni tak membazir tu, jadi kita beli. Ada yang pihak farmer dia akan jual lah kalau setakat yang boleh jual. Kalau tak boleh jual, kita agihkanlah dengan jumlah sedemikian. Edaran durian secara percuma itu juga akan difokuskan kepada kawasan yang tidak mempunyai pokok durian seperti di Ipoh, Bagan Datuk dan Teluk Intan. Katanya antara lokasi pengagihan durian tersebut adalah di kawasan Sekatan Jalan Raya, SJR, PPV dan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19, PKRC. Sebanyak 1 tan durian telah diagihkan melibatkan lebih 300 petugas di 3 SJR sekitar Ipoh dan PPV Stadium Indra Mulia. Manakala 1 tan durian lagi akan diagihkan untuk petugas di PKRC pada minggu hadapan. Razman ditemui media selepas menyampaikan sumbangan durian kepada petugas barisan hadapan di beberapa SJR dan PPV di Stadium Indra Mulia di Ipoh hari ini. 8,856 pendatang asing tanpa izin parti dihantar pulang menerusi kaunter khas program rekalibrasi pulang di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA yang dibuka sejak 8 Julai lalu. Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia, Immigration, Datuk Khairil Zaimi Daud berkata 20 lagi kaunter khas dibuka untuk mengelak kesesakan berikutan sambutan yang diterima di luar jangkaan. Dan langkah pertama yang diambil ialah membina 20 kaunter baru yang terletak di sini, iaitu di short term car park Aras 2 Blok B KLIA 1, seperti mana yang pihak media boleh lihat sekarang ini. Di sini ruang menunggu yang lebih luas disediakan dengan kapasiti di antara 800 sehingga 1,000 orang. Beliau berkata demikian dalam sidang media di kaunter rekalibrasi imigresen di KLIA siang tadi. Jelasnya kaunter khas tersebut turut menyediakan kemudahan seperti kios makanan, surau, kipas bersaiz industri dan ruang yang lebih luas untuk menjamin penjarakan sosial dapat dipraktikan. Pada masa sama, menurut Khairil, seramai 88,034 parti sudah dihantar pulang di bawah program rekalibrasi pulang sejak dilancarkan pada 21 Disember lalu dengan kutipan kompaun melebihi 52 juta ringgit sehingga 1 Ogos.
Dalam pada itu, menurutnya, untuk mempercepatkan lagi urusan, kaunter khas tersebut akan beroperasi 24 jam dengan kekuatan 140 kaki tangan yang akan bertugas dalam 3 waktu tugasan. Kaunter khas seperti ini juga telah dibuka di Setulang Laut, Johor bermula 1 Ogos dan 8 lagi akan dibuka di KLIA 2 pada Khamis ini. Semua pihak termasuk orang Islam dan bukan Islam diseru untuk sentiasa menghormati bacaan surah Al-Fatihah dan ayat-ayat suci Al-Quran sama ada dalam majlis rasmi atau majlis tidak rasmi. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Seri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata perkara itu perlu lebih diberi penekanan yang penting apabila bacaan itu dilaksanakan khusus kepada umat Islam yang telah meninggal dunia seperti kematian akibat daripada pandemik COVID-19, kemalangan dan sebagainya. Menurut Datuk Seri Abdul Aziz, di Malaysia, amalan dan budaya masyarakat yang saling hormat-menghormati dan hak kebebasan untuk beragama serta mengiktiraf Islam sebagai agama negara perlu dijadikan agenda utama dalam memastikan talian persaudaraan terus utuh dalam kalangan rakyat yang berbilang agama dan bangsa. Menurut beliau, situasi hormat-menghormati seiring dengan rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Beliau turut menyeru semua pihak sentiasa menghormati agama Islam serta mengurangkan perkara yang melibatkan sensitiviti dan perpecahan rakyat berbilang kaum dan agama dalam negara ini. Minggu lalu timbul isu apabila beberapa ahli parlimen didakwa tidak menghormati sesi bertafakur dan bacaan Al-Fatihah oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mereka yang meninggal dunia kerana COVID-19 pada sidang khas Dewan Rakyat. 350 bingkisan makanan berjaya diagihkan kepada 350 buah keluarga Gaza yang memerlukan dalam misi kurban untuk Gaza. Ia hasil sumbangan Alha Alfa dan rakyat Malaysia dengan kerjasama Yayasan Ilham Budi menerusi inisiatif Selamatkan Keluarga Gaza atau Save a Gaza Family. Nilai keseluruhan bingkisan makanan bagi misi kurban untuk Gaza itu mencecah RM35,000. Daripada peruntukan itu, sebahagian besarnya iaitu RM25,000 adalah sumbangan Alha Alfa. Sementara selebihnya iaitu RM10,000 adalah daripada rakyat Malaysia yang telah berniat memberi sumbangan sempena Hari Raya Kurban untuk keluarga Gaza. Yayasan Ilham Budi turut memaklumkan sejumlah RM150,000 telah disumbangkan Alha Alfa kepada inisiatif Selamatkan Keluarga Gaza, Save a Gaza Family. Ia hasil kempen Jualan Istimewa Palestin serta Jualan Kemeja Tea Palestin. Sumbangan itu akan disalurkan menerusi 5 penghantaran lagi dengan setiap penghantaran bernilai RM25,000 disediakan untuk 250 family bagi setiap misi. Ruang masih dibuka untuk orang ramai menyalurkan sumbangan sekurang-kurangnya sehingga akhir bulan Ogos ini. Sumbangan boleh dikirimkan melalui akaun 564191011238 Maybank Berhad atau terus secara digital melalui savegaza.yayasanilhambudi.org. Dengan hanya RM100, kita dapat membantu menyelamatkan kehidupan sebuah keluarga Gaza. 400 migran nyaris lemas. Bertemu lagi. 2 kapal penyelamat kemanusiaan telah menarik hampir 400 migran dalam misi berbahaya di tengah laut Mediterranean semalam. Dalam operasi tengah malam selama 6 jam itu, pasukan penyelamat berusaha menyelamatkan pendatang selepas mereka melompat dari bot kayu yang padat ke dalam laut. Kapal dari NGO Jerman dan Perancis, Sea-Watch 3 dan Ocean Viking telah menyelamatkan 394 migran lagi termasuk 30 wanita dengan 2 daripadanya hamil. Sea-Watch 3 berjaya menarik 141 manakala Ocean King menyelamat mangsa yang lain. Namun tidak dapat dipastikan adakah ada mangsa yang cedera ataupun terkorban sama ada di atas bot yang masih padat ataupun di laut. Difahamkan bot itu mula dinaiki air dan enjinnya tidak berfungsi. Sejak Sabtu lalu, Ocean King bergabung dengan Sea-Watch serta kapal Rescue Ship membantu menyelamatkan 555 pendatang termasuk semalam. Dan ketika ini, kapal itu sudah penuh dan perlu mencari pelabuhan yang selamat paling hampir untuk menempatkan migran berkenaan. Difahamkan keadaan di Mediterranean dianggap kritikal dengan kepadatan migran kebanyakannya lelaki daripada Maghribi,
Mesir dan Syria yang melarikan diri daripada negara masing-masing untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Libya menjadi lokasi utama bagi puluhan ribu migran yang cuba menyeberangi Mediterranean sebelum cuba masuk ke Itali sekitar 300 km jauhnya. Tindakan itu sebenarnya paling berbahaya di dunia dan menurut Organisasi Antarabangsa untuk Migrasi, 930 kematian dicatatkan hanya dalam tempoh separuh pertama tahun ini di lokasi berkenaan. Sementara itu di Colombia, hampir 100 haiwan yang berjaya diselamatkan daripada pasar gelap di negara itu pada Sabtu lalu dilepaskan dan ditempatkan ke kawasan simpanan semula jadi yang terpencil. Pasukan bersenjata Colombia juga turut dalam operasi melepaskan puma, kapucin spesies monyet berwajah putih dan penyu arau ke pusat rizab semula jadi Primavera di kawasan timur Colombia yang bersempadan dengan Venezuela. Colombia merupakan salah satu negara yang kaya dengan biodiversiti di dunia dan menjadikannya sebagai salah sebuah negara yang menjadi sasaran pemerdagangan dan penyeludupan haiwan eksotik. Bincang Niaga bangkit bersama TV Al-Hijrah kembali lagi 10 Ogos ini. Kami sediakan ruang promosi produk dan perkhidmatan anda dengan pakej mampu milik agar anda kekal bersaing dengan berani. Slot adalah terhad, rebutlah peluang bermula 10 Ogos ini bersama Bincang Niaga bangkit bersama TV Al-Hijrah. Kekalkan perniagaan, terus bina keyakinan pelanggan. Daftar sekarang di laman web tertera atau hubungi nombor media strategis TV Al-Hijrah yang tertera untuk keterangan lanjut. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga SOP dan selamat malam.